Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama dengan Haziq dan Daya pagi ni di MSI. Kita hari ini bercerita mengenai pilihan raya umum ke-15 di mana hari ini tarikh yang sangat-sangat penting sebenarnya. 5 November 2022 adalah hari penamaan calon. Ya, betul. Hari penamaan calon katanya memang hari inilah hari permulaannya perang PRU 15 ya. Yep. Dan tentunya pagi ni kalau untuk menurut anda 6 pagi jalan-jalan banyak ditutup. Jalan yang hala tujuan untuk penamaan calon lah. Oh, ke pusat penamaan calon tersebut. Ke pusat penamaan calon, ya sendiri. Jadi, sebenarnya kalau ikut pagi tadi, saya ada... Lalulah. Tak sempat nak lalu. Sebab katanya mula daripada pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Ya, bukan setakat tu dah ya. Ya. Hari ini juga kita dah nampak dah bendera-bendera parti yang bertanding telah pun mula digantung. Ya. Dan kalau kita tengok sekarang ini... berada di pagar ni. Di pagar sekarang. Yes. Calon ingin pergi ke pusat penamaan calon untuk memberikan borang mereka. Di mana borang telah pun dijual sebanyak 4,326 borang pencalonan yang telah pun dijual untuk 222 kerusi parlimen dan juga 116 dun. Dan sekarang pula kita tengok di Titi Wangsa. Sebenarnya memang menarik kalau kita tengok keadaan sekarang. Dan hari ini juga anda harus bersama kami sebab kami akan lintas langsung. Bukan saja di Pagoh tapi juga Titi Wangsa. Dan juga kita akan berada di Tumpat juga untuk kita tengok, kita tinjau lokasi penamaan calon. Tapi di samping itu sebenarnya kita nak berborak juga untuk kita tambah sikit ilmu kita sebelum kita pergi mengundi. Ya, betul. Tidak lama lagi untuk kita belajar sedikit apa yang perlu kita tahu untuk pilihan raya umum ke-15 ni kan. Basic things yang kita kena tahu. Lagi-lagi tahun ini adalah tahun pertama undi 18. 18 tahun dah boleh keluar mengundi. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, seorang penganalisis politik yang juga merangkap Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa UUM, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM, iaitu Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Baik, ini kami pasti inilah waktu yang sangat-sangat sibuk untuk Prof. Memang sangat dan sibuk terima kasih sudi bersama dengan kami dan cerita tentang hari ini, hari penamaan calon. Dan tentunya kita dah merasakan kehangatannya Prof. Dan kalau difahamkan hari ini katanya pegawai harus dihantar ke pegawai pengurus di pusat penamaan calon sebanyak 222 penamaan calon. Betul ya? Dan mungkin boleh kongsikan sedikit siapa sebenarnya yang harus pergi ke pusat penamaan calon ni. Yang difahamkan ada 3 iaitu calon, pencadang dan juga penyokong. Ataupun sebenarnya salah seorang daripada mereka pun boleh. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit asasnya. Dari segi kehangatan tu dah mula lebih awal kan. Sekarang ni lagi hangatlah sebab hari ini adalah hari penamaan calon kan. Untuk sebenarnya hadir ke pusat penamaan calon sebenarnya tak perlu hadir, tak apa. Yang penting sebenarnya adalah pencadang dengan penyokong kena ada. Dan kertas dah borang tu, pencalonan tu. Itu kena bawa, tak bawa tak jadi calon lah. Jadi perlu dibawa di pusat pusat penamaan calon tu dan mereka akan dinilai lah di masa saya rasa dalam tempoh sejam untuk calon-calon ini hadir dan ataupun wakil calon hadir kan dan kemukakan pencalonan dan kemudiannya akan diadakan sesi untuk lihatlah sama ada sah atau tidak calon borang tersebut diisi dengan betul atau tidak kan. Tapi satu lagi maklumat yang paling penting adalah pencadang dengan penyokong tadi mestilah pengundi di kawasan tersebut. Baik. Tak boleh pengundi luar. Baik, okey. Pencadang dan penyokong tu ya? Mesti. Jadi penyokong-penyokong pun penyokong ramai itu tak boleh masuk kan ke pusat penamaan calon mereka dia duduk di kompaun di luar. Baik. Di luar pusat. Saya difahamkan untuk mereka yang mengikuti ataupun penyokong pasti kita tengok tadi pun ada penyokong-penyokong ikut. Katanya harus tidak dalam menunggu dan juga harus berada dalam jarak 50 meter. Daripada sempadan PPC yang telah ditetapkan. Okey. Di mana kali ini ada 222 kursi parlimen yang bertanding kan. DUN pula hanya 3 negeri yang bubar, 116 kursi DUN. Tapi kalau kita ambil kira 222 kursi parlimen tersebut, berapa sebenarnya jumlah calon maksimum yang boleh diletakkan di satu-satu parlimen kan? Contoh pencalonan tu nak hantar borang ni, berapa orang yang boleh hantar? Adakah sampai 10 calon pun boleh bertanding untuk satu-satu parlimen, Prof? Dari segi kalau tengok dari segi pelbagai kita tak menghadkan berapa calon. Kalau ada 100 calon 100 lah kan. Calon yang mengemukakan pencalonan kan. Tapi biasanya lah kita tak sampai ke tahap itulah kan. Ada yang saya rasa dalam pilihan raya Johor pun ada 9 calon satu kawasan paling tinggi lah. Tapi ada yang sampai belas-belas pada. Ada juga. Tapi saya jangkakan kali ini kemungkinan
melihat pada jumlah borang pencalonan yang dibeli itu agak tinggi, jadi mungkin ramai calon yang akan menawarkan diri untuk jadi calon pilihan raya kali inilah. Baik, sebenarnya sangat menarik sebab kita masih menantikan. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa, hari penamaan calon. Jadi sama-sama kita saksikan nanti. Tapi sekarang ni kita nak bawakan anda semua lintas langsung ke Pagoh. Di Pusat Convention Hub Pendidikan Pagoh untuk kita tinjau bagaimana keadaan di lokasi pusat penamaan calon di Pagoh. Silakan kita bersama dengan Ridwan Rusdi Azri Roslan yang berada di sana. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Hari ini tarikh yang istimewa, 5 November. Mengapa hari ini hari penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15 yang bakal diadakan pada 19 November ini. Dan kini saya berada di Pusat Convention Hub Pendidikan Pagoh di Johor Darul Takzim, salah satu kerusi panas ataupun hot seat yang dipertandingkan di negeri ini. Dan seperti yang anda dapat lihat, mungkin dengar sendiri dari kaca TV anda, kemeriahan sorakan daripada kesemua penyokong parti yang menunjukkan sokongan mereka terhadap calon-calon yang bakal bertanding di kawasan mereka ini. Jadi buat pengetahuan anda semua, pusat penamaan calon telah pun dibuka sejak jam 9 pagi tadi dan kesemua calon telah pun tiba. Dan jika boleh saya kongsikan, calon pertama yang tiba ialah Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga merupakan penyandang kerusi Parlimen P143 Pagoh ini. Beliau tiba kira-kira jam 8.57 pagi tadi ditemani dan diiringi oleh pencadang-pencadang beliau. Selain itu, selepas itu, calon daripada Pakatan Harapan pula Iskandar Shah tiba dalam jam 9.05 pagi dan calon Barisan Nasional menjadi calon yang terakhir setakat ini untuk tiba pada jam 9.10 pagi ditemani juga pegawai-pegawai daripada parti beliau. Dan untuk pengetahuan anda semua, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sebelum ini merupakan penyandang kerusi parlimen ini telah pun menang pada PRU ke-14 dengan majoriti sebanyak 6,927 undi yang menewaskan dua calon daripada calon Barisan Nasional dan juga Parti Islam Se-Malaysia PAS. Jadi saya kira itu sahaja dahulu daripada saya dari Pusat Convention Hub Pendidikan Pagoh. Kita kembali kepada studio. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan Ridwan kerana kongsi bersama kami keadaan dan juga suasana di Pagoh waktu ini. Kalau tengok tahun ini untuk pilihan raya umum ke-15 ni Prof, kalau kita nak cerita mengenai suasana untuk permulaan mengundi ni, rasanya kalau tengok tahun ini lebih meriah, lebih ramai, lebih penyokong-penyokong semua lebih teruja tahun ini. Ya, kalau kita lihat, kalau tahun ini sebab ada mungkin banyak parti yang akan menawarkan diri untuk bertanding dan dibentuk dalam bentuk gabungan parti pula kan. Jadi itu saya rasa menyebabkan daya tarikan tu agak kuatlah untuk melihat sejauh mana siapa yang mendapat tempat dan kemenangan dalam pilihan raya kali ini kan, sebab banyak yang menawarkan diri. Dan saya rasa dalam konteks ini juga suasana dia saya rasa dah akan menjadi lebih meriah lagi kan, dalam tempoh berkempen 2 minggu ini sebab parti-parti akan mula start aktiviti rumah ke rumah, ceramah dan kempen rally yang besar-besar akan berlangsung dalam tempoh 2 minggu ni. Jadi saya rasa itu yang saya nantikanlah, dia akan buat lawatan jugalah ke kawasan-kawasan. Ini baru permulaan. Dan dikatakan tentang, kalau bercakap tentang dimensi mereka yang mengundi tahun ini, tentunya juga ramai anak muda yang akan keluar. Jadi bagaimana apa pendapat Prof dalam isu ini untuk mereka yang nak keluar mengundi nanti? Dirampaknya tahun ini bagaimana? Kalau kita ambil perhatian tengok statistik lah dalam 21 juta pengundi, kita ada pertambahan dalam 7 juta pengundi, dan daripada 7 juta tu dalam 2 juta adalah pengundi umur 18. Maksudnya first time voters 18 ke 20 kan. Dan selebihnya tu adalah pengundi yang juga pengundi automatik Ramai yang tak sedar sebenarnya pengundi automatik ni ramai yang umur 18 ke atas dah boleh mengundi. Yang tak pernah mendaftar pun sebenarnya nama dah didaftarkan. Dah daftarkan. Jadi kena cek juga mengundi di mana dan boleh keluar mengundi nanti pada tarikh 19 bulan nanti. Okey, sambil tu kita saksikan bagaimana kemeriahan di luar Pusat Convention Hub Pendidikan Pagoh di tempat pusat penamaan calon tersebut, di mana penyokong-penyokong semua
semua berada di luar. Yang ini pula di Tumpat ya. Ini pula di Tumpat. Jadi bersama dengan kami kita akan bawakan beberapa tempat. Kalau kita lihat di sini lintas langsung dari Tumpat Kelantan. Nampak tu saya boleh pastikan calon-calon semua beranak masuk ke dalam. Sebab tak lama. Sebab 1 jam saja ya Prof. 9 sampai 10 pagi. Masa yang diberikan untuk calon-calon semua hantar borang penamaan calon pada hari ini. Wow. Dan buat pengetahuan semua juga, kalau diikutkan, hari ini belum lagi hari untuk mereka berkempen. Bukan hanya penamaan calon sahaja. Dan tentunya apa-apa sebarang kempen tidak dibenarkan. Ya? Betul ya Prof? Dan kalau bercakap tentang kehangatan, dan kalau kita baca di akhbar PRU 15 ibu segala pilihan raya 2.0. Ada 2.0 di situ. Sebab yang lalu pun dia orang panggil ibu pilihan raya juga. Tahun ni pun ibu pilihan raya kan. Jadi apa yang dia maksudkan sebenarnya dengan ibu pilihan raya tu Prof? Adakah tahun ini punya lain besar? Ya, saya rasa sebab daya tarikan pilihan raya kali ini lebih besar sebab dia melibatkan banyak yang seperti saya sebut tadi, parti-parti politik dan calon-calon juga dalam pelbagai parti politik kan. Walaupun kalau kita lihat persaingan contohnya sebelum ni nampak boleh merujuk pada satu parti saja ataupun dua parti kan. Tapi kali ini pelbagai parti yang masuk kan. Jadi menyebabkan daya tarikan rakyat terhadap pilihan raya ini sangat tinggi. Dan juga saya rasa juga ada berkaitan dengan penambahan pengundi tadi yang saya sebut tadi kan, sebab ramai kali ini kan. Dan saya jangkakan nanti kadar keluar mengundi akan tinggi. Cuma peratusan dia akan jatuh sedikit. Sebab dulu kita ada 82%, kemudian jatuh sebab pengundi automatik tadilah yang mungkin tidak keluar mengundi. Jadi kalau nak tingkat ke 80% tu maksudnya kalau boleh semua keluar mengundi lah kan. Dan supaya lagi meriahkan lagi suasana pilihan raya kali inilah. Wow, kita sebenarnya baru di awal perbincangan. Kita baru di awal permulaan untuk kita belajar lebih banyak mengenai pilihan raya umum ke-15 ni. Kita ada banyak benda nak ditanya kepada Prof. Jadi Prof, kita berehat seketika, kita nak minum air kejap. Kembali selepas ini dalam MHI. Ya, anda kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini dan kita tengah dalam diskusi Hari Penamaan Calon PRU 15. Jadi dengan Aziz katanya ada nak kongsi sikit. Kita cerita pasal statistik penjualan borang penamaan calon ni, di mana 4,326 pencalonan telah dijual. Tapi kalau kita boleh tengok kat sini di Sabah, paling tinggi untuk Parlimen Sabah 716 borang pencalonan. Walaupun hanya 25 parlimen yang bertanding di Sabah, tapi 716 borang, itu bermakna calonnya ramai lah Prof. Boleh jadi. Saya rasa mungkin calonnya ramai dan Sabah ni lagi menarik sebenarnya. Sebab banyak macam-macam parti-parti peringkat negeri, termasuk peringkat persekutuan pun ada bertanding di sana. Tapi ramai juga calon-calon bebas saya rasa yang akan mengemukakan pencalonan. Jadi walaupun calon bebas ni agak sukar jugalah untuk menang sebab kalau ada sokongan daripada parti lebih mudah untuk menang tapi mungkin ramai yang ingin menawarkan diri sebab kalau kita jangan lupa masa dulu di Sarawak pernah ada 2 calon bebas menang di parlimen. Jadi keadaan itu boleh berlaku juga dengan kalau pecahnya undi nanti kemungkinan calon bebas pun ada peluang untuk menang dalam konteks inilah. Ya betul. Dan lagi-lagi kalau mungkin mereka dikenali di kawasan itu sendiri kan, betul ya. Dan juga difahamkan ada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri di Bugaya, Sabah. Itu untuk pengetahuan anda semualah selain daripada Hari Penamaan Calon hari ini. Okey, jom kita tengok sikit #PRU15. Ramai sebenarnya dah start tweet. Prof. Twitter, Instagram. Cerita mengenai calon-calon yang dah sampai ke pusat penamaan calon seperti di Parlimen Kota Tinggi sebenarnya. Calon-calonnya pun telah tiba untuk hantarkan borang mereka. Di Badatul Razak, di Institut Latihan di BKL pun ada yang telah tiba untuk hantarkan borang penamaan calon. Memang sepatutnya dah sampailah. Sebab kita ada sampai pukul 10 sahaja ni untuk hantar borang penamaan calon. Dan kita nak tinjau bagaimana keadaan di pusat penamaan calon di Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Bersama dengan Eli Iskandar. Jadi sama-sama kita ke sana. Apa cerita di sana, Eli Iskandar? Ya, bagaimana keadaannya? Terima kasih rakan tugas Dayah dan juga Haziq di studio Sri Pentas. Assalamualaikum, Ali Iskandar di sini melaporkan secara langsung dari Dewan Bistari Amiduddin Baki, Sekolah Menengah Kebangsaan Amiduddin Baki di Jalan Kampung Pandan
di Maluri Kuala Lumpur. Di sini adalah tempat penamaan penamaan calon untuk PRU ke-15 bagi Parlimen Titiwangsa P119 dan masih lagi dibuka ruang untuk penamaan calon ini sebab kalau anda dapat lihat di pintu hadapan sana petugas SPR masih lagi menantikan misal kata ada lagi calon yang ingin mendaftar diri sebelum ditutup pada jam 10. Dibuka pada jam 9 pagi tadi dan ditutup pada jam 10 nanti. Jadi bermakna sekarang ni 9.49 minit pagi, tinggal lebih 10 minit saja sebelum mana-mana calon datang untuk mendaftarkan diri sebagai calon untuk bertanding. Setakat ini 4 penjuru kita saksikan yang menghantar pencalonan. Yang pertama ialah Datuk Johari Abdul Ghani dari Barisan Nasional, Datuk Khalid Abdul Samad dari Pakatan Harapan, Dr. Rosni Adam dari Perikatan Nasional dan juga Datuk Khairuddin Abu Hassan mewakili Pejuang. Jadi mereka sudah pun datang sebenarnya sebelum jam 9 lagi bersama dengan perarakan parti ataupun gabungan masing-masing, tetapi mereka semua tidak dibenarkan untuk menghampiri kawasan ini kerana mahu memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah anda dapat lihat ketenangan dan keharmonian di sini. Malah calon-calon juga berkesempatan untuk berbual dan beramah mesra sementara menantikan pengumuman penamaan calon seketika sahaja nanti. Jadi proses berjalan dengan begitu lancar sekali dan pihak SPR Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan tugas dengan begitu baik sambil diperhatikan oleh para pemerhati dan juga petugas media yang lain. Dan ini yang kita namakan demokrasi yang diraikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harapkan di lokasi penamaan calon lain juga sedemikian rupa juga. Dan bagi saya sebagai wartawan melihat tugas yang dilaksanakan oleh wartawan lain juga tidak sukar kerana sistemnya begitu tersusun dan begitu efisien sekali. Jadi apa yang kami mahukan daripada pihak SPR dapat diberikan dengan begitu mudah sekali. Okey, Dewan ini sedang menantikan beberapa lagi calon, misal kata kalau adalah dari kalangan calon bebas. Jadi sebab itu ruang masih lagi diberikan kepada mereka untuk membuat pendaftaran untuk menjadi calon. Tetapi selepas jam 10 kemudian ada sedikit taklimat pengumuman. Saya fikirkan akan dibuat di dalam Dewan di atas pentas ini, tetapi tidak. Pihak SPR memaklumkan akan dibuat pengumuman di pentas di luar. Mengapa? Kerana untuk memastikan para penyokong dan juga yang berarak bersama-sama calon masing-masing di luar dapat mendengar nama calon mereka diumumkan. Jadi apabila nama diumumkan, sah mereka bertanding untuk Parlimen P119 Titiwangsa. Jadi ini gambarannya dan pastinya anda ingin tahu latar belakang calon masing-masing. Kalau anda mengundi di kawasan P119 ini, boleh dikatakan heavyweight belaka. Jadi saya pun menjangkakan tidak ada sebarang calon bebas datang untuk mendaftar diri kerana ialah calon-calon yang ada sudah cukup prominent, apatah lagi Datuk Johari Abdul Ghani yang sebelum ini pernah menjadi wakil rakyat di kawasan ini dan kemudian tewas pada Datuk Seri Dina Harun pada PRU ke-14. Walau bagaimanapun penyandang tidak berada di sini dan diwakilkan kepada Datuk Khalid ataupun wakil lain sebenarnya dari Perikatan Nasional untuk bertanding di P119 ini. Okey, itu sedikit sebanyak gambaran. Cuaca alhamdulillah pagi tadi sedikit gerimis, tetapi menjelang jam 9 dan menghampiri pukul 10 ni semakin reda. Tidak begitu panas, tidak begitu basah. Alhamdulillah semuanya baik-baik belaka di sini. Itu saja laporan yang saya boleh kongsikan dari Parlimen Titiwangsa ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Baki, dan kita harapkan tugasan yang dilaksanakan oleh SPR dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan semuanya berlaku dengan aman sehinggalah hari mengundi pada 19 hari bulan November nanti. Okey, itu saja daripada saya. Kembali ke Cipentas bersama dengan Dayah dan juga Haziq. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ellie daripada SK Maluri Baki. Ya, betul. Titiwangsa. Update yang sangat-sangat padat daripada Ellie Iskandar. Yep. Jadi kita nak memberikan anda gambaran sedikit untuk Parlimen. Apa yang perlu kita titik beratkan untuk kita memilih siapa yang perlu kita undi? Adakah kita perlu pandang kepada siapa calonnya ataupun harus kita pandang kepada parti mana yang kita harus undi, Prof? Ni saya rasa banyak bergantung pada demografi. Kalau di bandar, biasanya mereka ingin melihat
parti kan, selalunya mereka dah ada sokongan kepada parti-parti tertentu kan. Tapi kalau di luar bandar ni daya tarikan calon tu lebih utama. Maksudnya mereka nak jumpa calon dulu sebelum mengundi. Itu di luar bandar. Nak kenal lah. Nak kenal dulu. Ya. Jadi tapi kalau secara umum lah, kalau saya ambil kira, memang faktor parti tu memainkan peranan paling penting lah. Sebab tak semua calon sebenarnya dikenali dan boleh dikenali dan mampu untuk mengenali pengundi dalam masa 2 minggu ni. Ya. Jadi mereka akan pengundi akan mengundi parti kan. Cuma kalau faktor calon jadi dominan, maksudnya kalau calon tu dikenali, selebriti, tokoh terkenal nasional, negeri ke ataupun tempatan kan. Jadi faktor dia tu sendiri menyebabkan orang mengundi dia berbanding dengan parti. Itu kadang-kadang ada yang kalau lompat parti sebagainya kan. Maksudnya kalau dia pergi parti ni, dia pun merasa boleh menang lagi sebab merasakan sambutan pada dia tu lebih kuat berbanding dengan parti dia sendiri kan. Jadi tapi ada satu lagi faktor isu, manifesto. Itu manifesto tu penting. Sebab macam pengundi muda pula, dia tak kenali parti, tak kenali calon. Jadi dia akan tengok isu. Baik. Jadi manifesto apa yang ditawarkan? Ditawarkan. Kepada orang muda sebagainya, dia akan mengundi faktor itu. Baik, saya menarik bila kita bercakap tentang manifesto dan kita faham Perikatan Nasional katanya hari Ahad di mana esok mereka akan umumkan manifesto dan betul sebab ramai rakyat juga di luar sana yang menantikan apa yang ditawarkan, apa yang akan dibuat untuk penambahbaikan ya. Dan sekarang sebenarnya kita nak bawa pula penonton Malaysia hari ini ke Tumpat, Kelantan. Ya, kita bersama dengan Syahnun Hanif Syuhaimi yang nak memberikan sedikit update mengenai bagaimana keadaan di Pusat Penamaan Calon Tumpat. Silakan. Sri Pentas. Terima kasih kepada rakan setugas di Sri Pentas. Saya kini berada di Pusat Penamaan Calon di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat, Kelantan. Dan pada hari ini, kawasan ini, sekitar kawasan ini begitu meriah dengan kehadiran, boleh saya katakan, ribuan penyokong pelbagai parti politik yang bertanding di kawasan Tumpat ini. Dan di Tumpat ini menyaksikan 5 penjuru, iaitu calon PAS, UMNO, Parti Amanah, Parti Putra dan Parti Warisan. Ada 5 penjuru di Tumpat, Kelantan ini, suatu yang belum pernah berlaku sebenarnya. Dan di kawasan ini pada hari ini pastinya tumpuan terarah pada calon Barisan Nasional dan calon PAS, di mana penyandang Parlimen Tumpat ini, iaitu Datuk Cik Abdullah Maknawi, akan ditentang oleh calon PAS, Datuk Hajah Mumtaz Maknawi. Dan sebagaimana yang diketahui, sebelum ini calon Barisan Nasional, Datuk Cik Abdullah, adalah bertanding di bawah tiket PAS, namun pada pilihan raya kali ini bertanding di atas tiket Barisan Nasional. Dan boleh saya bacakan sedikit bahawa Datuk Haji Mumtaz Maknawi, calon PAS ini, sebelum ini adalah adun demik. Beliau juga ketua penerangan Dewan Muslimat PAS Kelantan. Dia juga adalah pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Kelantan. Manakala Cik Abdullah Maknawi adalah pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang sejak 15 September 2021. Beliau juga sebelum ini adalah adun wakaf baru dan di dalam PAS jawatan tertinggi beliau adalah Setiausaha Badan Perhubungan PAS Kelantan. Dan kemudian beliau juga pernah menjawat jawatan Exco, pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Teknologi Hijau Kelantan. Dan pada kabinet, ketika kabinet 2020, beliau menjawat jawatan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Dan seorang lagi calon yang menarik ialah calon Parti Putra, Cik Muhammad Asman Cik Asri, di mana beliau ini adalah juga yang di-Pertua Perkasa Kelantan. Menariknya Cik Muhammad Asri ini, Cik Ali ini, beliau adalah adik kepada seorang lagi calon barisan calon parlimen di Rantau Panjang,
di mana abangnya turut bertanding di bawah parti putera iaitu Datuk Paduka Ibrahim Ali. Jadi nampaknya kita menyaksikan adik-beradik bertanding, seorang abang di Rantau Panjang dan adiknya di Pasir di kawasan Tumpat ini. Jadi itu saja laporan saya di Tumpat ini. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Baik. Shannon, di mana update sedikit mengenai apa yang berlaku di Tumpat Kelantan dan pastinya menarik apabila kita saksikan 5 penjuru di Tumpat Kelantan, Prof. Mungkin Prof boleh ulas sedikit. Ini pertama kali katanya 5 penjuru di Tumpat. Tapi bagi saya dalam keadaan klimate politik sekarang ni agak normal keadaan tu kan, kalau 5 pertemuan kan. Dan kita tahu tadi yang disebut ni antara yang mengumpulkan borang pencalonan tu incumbent ataupun yang jadi ahli parlimen sebelum ni yang mewakili PAS sebelum ni, tapi kali ini mewakili Barisan Nasional Datuk Cik Abdullah tapi dia bertemu dengan calon PAS yang merupakan juga esko kerajaan negeri Ustazah Muntaz jadi saya rasa pertemuan yang hebat antara dua tu nantilah termasuklah juga Pakatan Harapan atau wakil dan cuma saya dengar satu lagi tadi Putra dan satu lagi saya tak pasti mungkin calon bebas saya rasa mungkin jadi itu yang menariklah melihat keadaan politik yang begitu bila ada persaingan banyak dan ia akan menjadikan lebih rancak lagi pilihan raya kali ini. Baik, Prof, tadi kita ada berbincang tentang manifesto dan apa yang ditawarkan oleh setiap parti Jadi kita nak tahu apa yang selalunya ditekankan ataupun yang menjadi kiranya titik fokus yang rakyat mahukan kalau dalam manifesto selalunya. Manifesto saya rasa paling utama sekali apa yang rakyat nak. Itu yang perlu ditekankan. Betul. Kan? Cuma sekarang ni rakyat pun makin bijak. Jadi parti politik jangan terlampau populis dalam meletakkan apa perkara yang ingin mereka lakukan. Kerana kadang-kadang apa yang diletakkan tak dapat ditunaikan dalam masa 5 tahun ni. Jadi yang paling penting sekarang ni apa yang rakyat nak. Kalau rakyat nak sekarang ni memurai ekonomi. Jadi mungkin faktor itu paling utama yang akan diletakkan. Dan dia juga akan lebih spesifik juga kepada golongan tertentu macam wanita, belia kan, golongan berumur sebagainya kan. Jadi itu akan jadi faktor juga yang jadikan intipati dalam manifesto lah. Selain pada faktor-faktor lain lah macam kestabilan politik, kesihatan, pendidikan sebagainya. Jadi saya rasa dia akan lebih holistik lah. Tapi kali ini saya rasa akan menjadi lebih praktikal. Sebab mereka bimbang tanpa populis nanti tak boleh tunaikan janji sebab rakyat akan tuntut nanti. Ya, betul. Kalau kita tengok, saya baca di Twitter berita terbaru di mana di kerusi Parlimen Putrajaya kita saksikan 6 penjuru, Prof. 6 penjuru daripada BN, PN, PH, Pejuang dan juga 2 calon bebas. Adakah di situ kalau kita dapat lihat calon-calon ni semua memang ingin mendapatkan kerusi Putrajaya? Ya, Putrajaya ni memang kerusi dari panas pengundi dia kata awam kan. Jadi dan semua parti menawarkan pencalonan. Jadi saya rasa memang satu yang menarik lah sebab saya rasa sebelum ni pun tak ada sampai 6 kan di Putrajaya. Cuma kita tak pasti sama ada siapa yang dapat kelebihan di sini sebab kita tahu ada bekas menteri akan bertanding di situ kan. Dan menteri akan bertanding Razi Jidin Tukar Kenan akan bertanding di situ. Dan juga saya rasa ada calon OKU yang menarik juga. Kita tak pernah ada calon OKU sebelum ni. Jadi ada calon OKU yang bertanding untuk Pakatan Harapan di Putrajaya. Satu dimensi baru di situ Wow, itu antara update yang saya dapat di Twitter. Kalau anda pun nak dapatkan update terkini, hashtag PRU15 ada kat situ. Malaysia mengundi pun ada juga. Malaysia memilih pun ada juga hashtag. Anda boleh saksikan bagaimana update-update di pusat penamaan calon. Kita bawakan kepada anda di Tumpat, di Titiwangsa dan juga di Pagoh. Tapi di tempat lain juga meriah sebenarnya. Di tempat-tempat sama, semua pusat penamaan calon semua meriah. Betul. Ya, semua kita tahu ramai yang excited, teruja dengan PRU ke-15 kali ini. Kita nak bercerita sedikit mengenai undi daripada orang muda ni, Prof. Ya, sebab katanya tadi bila bercakap tentang siapa yang bakal keluar mengundi dan lebih ramai sekarang yang lebih peka dengan adanya media sosial dan sebagainya. Kan mereka lebih tahu apakah yang terbaru, apakah yang terbaik. Jadi mungkin Prof boleh kupaskan sendiri daripada sudut itu. Orang muda turun lebih banyak. Suka juga nak ramaikan sama dia mereka akan turun lebih banyak sebab ilmu politik yang mereka ada mungkin agak terbatas sebab
kita tidak ada pendidikan politik di peringkat sekolah. Ada terlampau sikit kan. Dan pendidikan politik yang mereka perolehi banyak melalui media sosial kan. Daripada TikTok terutama sekali. TikTok, WhatsApp, Social media lah. Social media kan. Jadi bergantung pada apa yang mereka terpengaruh dengan social media. Jadi itu akan diterjemahkan kepada pengundian lah. Cuma faktor rakam sebaya dan keluarga sangat penting dalam menentukan mereka buat keputusan. Jadi kalau keluarga nak mereka mengundi satu parti itu, mereka selalunya akan ikut lah. Tak lawan mak bapak lah kan. Tapi saya rasa rakam sebaya akan mempengaruhi keputusan mereka yang sangat lebih dominan lah dalam konteks ini kan. So saya berharapkan mereka keluar ramai, tapi kalau tak keluar ramai tu tak terkejut. Cuma daripada research yang saya buat, kajian-kajian saya buat, memang sambutan tu sangat menggalakkan. Maksudnya mereka memang excited nak keluar. Diharapkan betul lah kan. Betul lah mereka teruja, betul lah mereka akan keluar ramai-ramai pada 19 November nanti. Yang penting ada kesedaran dan rasa tanggungjawab. Ini adalah hak mereka untuk pergi mengundi. Tidak boleh ambil sikap orang kata sambil lewa saja, tak apalah, tak berminat. Itu selalu yang kita dengar kalau anak muda. Jadi harus tahu, harus ambil tahu peka. Dan bercakap tadi cerita tentang mereka yang keluar mengundi, dan kita nak cerita tentang persaingan. Dan betul katanya kali ini pilihan raya lebih ramai calon yang keluar, dan juga pastinya strategi-strategi yang berbeza untuk setiap parti. Dan selalu kita dengar sekarang macam pecah undi, banyak parti tidak tahu mana yang memilih contohnya. Untuk Prof sendiri bagaimana Prof nampak rencana ataupun apa yang bakal dibawakan oleh parti-parti yang bertanding? Saya rasa penting sebenarnya kalau parti politik dia dah tahu dah siapa pengundi tegar mereka. Itu paling penting kan, nak tahu berapa peratusan pengundi tegar mereka. Selepas itu mereka kena tahu pula pengundi tegar parti lain kan. Jadi dah ambil kira tu baru mereka boleh tahu berapa pengundi atas pagar. Sekarang ni dalam tempoh 2 minggu ni mereka akan target atas pagar aja kan. Tak pastikan atas pagar ni mengundi mereka. Jadi dan mereka juga tahu ramai atas pagar ni orang belia, muda kan. Jadi saya rasa banyak kempen nanti akan target kepada kumpulan ini. Saya rasa dalam media pun dah dilaporkan banyak parti-parti politik. Contoh semalam saya tengok di Terengganu pun mereka dah susun secara sistematik untuk target kumpulan ini. Sebab mereka tahu ini boleh menangkan mereka lah. Okey, sebenarnya kita nak bawa anda pergi ke Langkawi sebenarnya. Kita nak ada update sedikit mengenai apa yang berlaku di Langkawi. Kita bersama dengan wartawan Kumaran Rajamani yang berada di sana. Silakan Kumaran. Sekarang ni saya sedang berada di hadapan pejabat daerah dan tanah Langkawi yang merupakan lokasi penamaan calon bagi Parlimen P004 ini. Dan untuk maklumannya, proses penamaan calon sudah tamat dengan pegawai pengurus pilihan raya telah mengumumkan waktu penamaan calon telah ditutup. Setakat ini yang direkodkan kehadiran adalah calon daripada Barisan Nasional, Dato' Amrin Shah Siraj, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut hadir untuk pencalonan mewakili parti beliau iaitu Pejuang. Dan selain daripada Pejuang, calon lain yang turut hadir adalah calon daripada Perikatan Nasional Datuk Syuhaimi Abdullah, serta 2 lagi calon Pakatan Harapan Zabidi Yahya, dan juga seorang calon bebas yang dipercayai calon bebas iaitu Dato' Abdul Kadir Zainuddin. Dan ketibaan mereka bermula seawal jam 8.40 pagi tadi dengan kumpulan penyokong Barisan Nasional bergerak daripada arah Gold Sand Hotel menghala ke Pejabat Tanah, dan begitu juga penyokong-penyokong daripada Pakatan Harapan dan juga Pejuang di belakang saya ini berhampiran dengan Pekan Rabu, dan penyokong Perikatan Nasional berarah daripada arah JT Kuah menghala ke Pejabat Tanah ini. Dan kira-kira lebih 1,000 penyokong parti politik hadir, dan setakat ini apa yang boleh dijangkakan adalah persaingan merebut kerusi Parlimen P004 Langkawi ini akan melibatkan sekurang-kurangnya 5 penjuru. Dan antara nama besar yang pastinya kita tahu adalah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, cuba untuk mempertahankan kerusi yang dimenangi beliau, menerima saingan hebat pastinya daripada Barisan Nasional yang menampilkan calon yang agak dikenali, anak tempatan Dato' Amrin Shah Siraj yang merupakan bekas setiausaha politik kepada 3 orang menteri besar dan juga anak tempatan. Selain itu juga menampilkan calon-calon daripada Pakatan Harapan dan juga
calon bebas yang saya nyatakan tadi daripada kita tak pasti lagi daripada mana, tetapi beliau pernah sebelum ini mencabar calon di Parlimen Pekan pada pilihan raya umum yang lalu, Datuk Abdul Kadir. Saya kira itu perkembangan semasa dari Langkawi ketika ini. Terima kasih Kumaran di atas update terkini, orang kata impromptu. Ya, betul. Spontan je. Kumaran bagi kita update apa yang berlaku di Langkawi. Jadi kita sebenarnya nak cerita mengenai calon dan tempat bertanding di parlimen mana, sebab banyak juga calon-calonnya bertanding di tempat baru. Betul. Kan? Tadi kita ada borak mengenai calon yang pergi ke bandar. Bandar lagi sengit katanya. Ya. Kan, untuk kita dapatkan ni. Mungkin apa dia punya sebenarnya, apa dia punya cabaran untuk yang bertanding di bandar ni? Saya rasa banyak bergantung pada parti politik lah. Strategi parti politik untuk meletakkan calon-calon sama di luar bandar, pinggir bandar atau di bandar kan. Sebab strateginya akan berbeza. Sebab di bandar ni selalunya aktiviti macam contoh kempen rumah ke rumah kurang. Tapi lebih tertumpu pada media dan media sosial kan. Dan penduduknya mungkin juga pelbagai kaum kan. Jadi ada balance kat situ kan. Tapi kalau di luar bandar ni kebanyakan mungkin penduduk kaum Melayu misalnya kan, dan mereka banyak baca surat khabar kurang media sosial, tapi juga suka nak temu calon dalam ni. So maksudnya kempen tu strategi berbeza kan. Tapi yang berpindah-pindah ni saya rasa sama ada mereka merasakan boleh menang di kawasan tu, mereka pindah, ataupun mereka tak ada pilihan, diminta oleh parti untuk berpindah untuk memenangkan kawasan yang di luar tu, mereka akan pindah kan. Jadi cabaran tu sebenarnya sama aja saya rasa kan. Tapi biasanya mereka dipindahkan sebab mereka merasakan mungkin akan ada peluang lebih baik untuk menang di kawasan tu lah. Baik. Okey, saya ada satu soalan yang ini kira macam saya terfikirlah. Setelah mendaftar kan, calon-calon ni telah menghantarkan borang, adakah boleh mereka untuk menarik diri selepas dah hantar borang tu, Prof? Sebab saya tengok tadi di Twitter ada beberapa calon bebas yang telah pun menarik diri hari ini. Tapi adakah selepas dah hantar borang, dah confirm semuanya, adakah mereka boleh menarik diri lagi selepas ini? Saya rasa sebab sekarang ni masih lagi mereka hantar borang kan, dan sempat lagi lah kalau nak tarik diri kan. Sebab sekarang ni bila dah sampai pukul 10 nanti dah tutup, jadi mereka akan disemak kan. Dan pastikan sama ada borang tu sah atau tidak. Kalau ada protes, boleh jadi kan. Mungkin parti lain tengok borang tu, dia akan berprotes. Kalau tak ada dan semua okey kan. Tapi kalau calon-calon rasa tak nak tarik diri, boleh tarik diri kan. Masa dalam tempoh 10 ke 11 itulah kan, sebelum SPR akan umumkan dalam pukul 12 lah gitu kan. Jadi keputusan calon di kawasan tersebut lah. Baik, tadi kita dapat daripada Langkawi ya. Sekarang ni kita daripada Bera. Okey, jom kita tengok bagaimana pusat penamaan calon di Bera pula. Bagi Q bagi. Saya tak dengar nanti Kang, ramai ni. Fazil Ahmad. Okey, silakan. Terima kasih Dayah dan Aziz. Saya sekarang berada di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera, di mana di sinilah berlakunya proses penamaan calon bagi P090 Parlimen Bera yang menjadi tumpuan bukan saja saya rasa bagi rakyat Malaysia, tetapi juga menjadi tumpuan seluruh dunia pada proses penamaan calon pada hari ini. Apa yang dapat saya nak kongsikan kemeriahan di sini, inilah suasana masyarakat Bera yang telah pun amat matang dalam proses demokrasi. Kalau kita lihat di sebelah kanan saya ini adalah penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Okey, itu ya. Dan tidak jauh dari sini dengan jarak yang hampir saja adalah penyokong-penyokong Barisan Nasional. Inilah mereka. Tak ada langsung provokasi ataupun mencerca antara satu sama lain. Itulah dikatakan berpolitik secara sihat di kalangan penduduk Bera dan mungkin menjadi contoh kepada masyarakat di lain-lain parlimen. Dan di sini pula adalah penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Dan untuk makluman pada jam 9 pagi tadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di pusat penamaan calon ini bersama dengan 3 calon dalam DUN yang terdapat dalam Parlimen Bera ini, iaitu DUN N37 Guai, N38 Tria dan kursi DUN N39 Kemayan. Inilah semua penyokong Barisan Nasional yang datang sejak jam 8.7 pagi tadi telah berkumpul di lapangan Kayung sebelum ke pusat penamaan calon ini. Dan untuk makluman juga penonton-penonton,
mereka semua bersama-sama ini cukup meriah. Okey, dan saya itu saja dari Bera, kembali ke studio bersama dengan Dayah dan Haziq. Baik, terbaik Fazil. Terima kasih atas cerita langsung. Memang rasa kemeriahannya dan paling penting saya suka katanya berpolitik secara sihat. Semuanya aman saja, tiada provokasi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu istimewa kita hari ini itu Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani kerana sudi bersama-sama kami. Ya, kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Memesyai. Baik, kembali bersama saya Dayah Bakar dalam Malaysia hari ini. Baik, kita reda sikit dari penamaan calon tu dan sekarang ini kita nak bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu nak menceritakan tentang kejayaan di pameran buku antarabangsa. Bersama dengan saya, kita bersama Puan Suryani Abdul Ghani, Pengetua Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, SSMKL. Kita ada Teh Nadira Hamdan, jurulatih seni visual, dan kita bersama dengan suara sikit. Akak Uzma. Akak Uzma, ya. Itu seorang murid lah ya. Paling muda antara semua. Ya, baik, kita nak terus tanya. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit latar belakang Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan bagaimanakah boleh mendapat peluang keemasan ini? Okey, begini Cik Dayah. Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini merupakan sekolah yang berkonsepkan sekolah berasrama penuh. Baik. Di mana sekolah ini ditubuhkan untuk menggilap potensi dan bakat murid dalam bidang kesenian. Di mana bidang kesenian ini dia meliputi 4 bidang, iaitu bidang seni tari, seni muzik, seni teater dan seni visual. Wow, memang semuanya seni lah. Semuanya seni. Jadi yang mempunyai bakat seni akan ke sekolah seni lah. Okey, jadi mungkin yang ada bakat-bakat seni boleh memikirkanlah. Ya. Okey, mungkin boleh terangkan sikit, sedikit kan kita nak tahu pengalaman SSMKL ni sepanjang program Pesta Buku Frankfurt di Jerman. Wow, bukan biasa-biasa ya. Jadi aktiviti yang disertai dan kiranya boleh kongsikan konsep buku cerita kanak-kanak. Okey, beberapa aktiviti yang telah kami jalankan sepanjang Pesta Buku di Frankfurt itu. Antaranya ialah promosi buku cerita kanak-kanak yang dihasilkan oleh murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Luar biasa. Kami juga ada persembahan deklamasi bersajak dalam bahasa Jerman. Wow. Persembahan tari tradisional Malaysia, ada pameran seni visual dan kami ada juga aktiviti-aktiviti bersama penerbit di sana. Wow. Kalau kita lihat untuk promosi buku cerita ini, kami ada 5 orang murid, seorang peserta temuda Uzma dan 4 orang lagi tingkatan 4. Baik. Okey, kalau nak ceritakan tentang konsep buku cerita kanak-kanak ini, ia lebih berkisahkan tentang masyarakat dan juga teladan rakyat kita ni. Oh, okey, baik. Jadi nak tahu juga kan pasti ramai yang berbakat. Betul cikgu. Jadi kita nak tahu berapa orang murid yang terlibat dan macam mana cara pemilihan tu? Okey. 5 orang murid yang terlibat dalam penulisan buku cerita ini. Dan 3 orang murid yang bersama ke Frankfurt itu mereka melukis secara live di sana. Dan 6 orang murid lagi terlibat dalam tarian untuk mempersembahkan tarian tradisional kepada masyarakat antarabangsa. Baik. Oh, bukan biasa-biasa sebenarnya. Saya teringat waktu sekolah dulu yang terpilih ni mesti yang terbaik. Begitu. Memang yang terbaik dan pemilihan mereka ini berdasarkan bakat. Bakat di mana bukan mudah untuk kita membuat pemilihan kerana pemilihan ini mereka terpaksa melalui banyak sesi di mana sesi yang pertama pemilihan di peringkat sekolah, sesi yang kedua pemilihan di peringkat Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Okey. Jadi hasil daripada pembentangan kepada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, maka 5 orang murid ini terpilih untuk menyertai Majlis Buku Kebangsaan Malaysia ke Pesta Buku Frankfurt dan juga bersama dengan 19 penerbit buku di Malaysia. Baik, ramai juga itu ya. Okey, dan kita nak tahu juga macam
apakah macam untuk jurulatih sendiri, apakah faedahnya, kiranya kelebihan yang murid perolehi kalau sertai program ini sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut kelebihan ni memang banyak. Mereka sangatlah beruntung dapat terbang ke Frankfurt. Betul. Itu. Okey, antaranya mereka dapat berjumpa dengan penerbit-penerbit di sana. So mereka dapat tahu kehendak penerbit itu. Pada masa yang sama mereka juga dapat mempromosikan ilustrasi mereka yang di dalam buku cerita ini, terutamanya dari segi strok, gaya mereka. Kalau kita lihat buku-buku mereka ini, mereka ada kekuatan sendiri. Ada yang menggunakan bahan oil pastel, ada yang menggunakan cat air. Maksudnya mereka dapat selahkan bakat mereka sendiri melalui buku-buku cerita ini. Baik, wow. Saya sebenarnya sedang melihat sendiri keunikan dan kelebihan mereka dalam menghasilkan buku ini, dan mungkin kita nak tahu juga apakah peranan seorang jurulatih ataupun pengetua sendiri. Mesti yang paling bersemangat sekali kan untuk semua murid-murid. Ya, memang saya bersemangat sekali untuk menghasilkan buku cerita ini. Jadi di sini peranan saya sebagai pengetua, selain saya ni juga merupakan pembimbing dan pengurus perubahan di sekolah. Di mana di sini saya akan memastikan guru dan jurulatih saya ini mendapat kompetensi yang bersesuaian untuk mereka membimbing murid-murid ke arah kecemerlangan. Betul. Terutama dalam bidang kesenian. Tetapi walau bagaimanapun, murid ini perlu juga menyeimbangkan antara akademik dan kesenian. Ya, itu yang sangat penting, tu yang nak imbangkan, dan tentunya jurulatih ataupun guru yang terbaik itu, contoh kita ada Teh Nadira di sini. Yang pasti beri yang terbaik untuk Uzma, ya? Ya, betul. Okey, jadi nak tahu juga bagaimana proses penghasilan buku ini. Kita nak tahu juga kan, sebab tiba-tiba dah siap. Penghasilan tu bagaimana? Kalau kita lihat daripada proses awal itu, idea mereka, idea daripada buku cerita ni adalah daripada murid itu sendiri. Oh, okey. Okey, daripada situ baru kita akan memberi minta bantuan daripada jurulatih teater untuk sama-sama melihat jalan cerita itu supaya kita dapat menerapkan nilai-nilai murni pengajaran pada buku cerita. Seterusnya kami daripada jurulatih ini juga akan memantau dari segi draft dan juga lakaran yang akan dihasilkan ini. Kita akan melihat dari segi komposisi, kajian reka letak, kajian warna. Kerana kita nak tarik minat pembaca-pembaca ini. Okey, yang terakhir sekali kami akan mencetak menjadikan sebuah buku. Hasilnya sebegini, dan tentunya kita nak tahu juga apakah mungkin ada latihan atau bengkel khas yang disediakan untuk murid. Jadi dengan program dan bagaimana nak imbangi masa tu, pendidikannya lagi, seninya lagi. Okey. Baik, untuk penghasilan buku cerita kanak-kanak ini, kami tidak mengadakan satu bengkel yang khas. Tetapi murid ini, mereka sudah mengetahui rutin mereka, di mana setiap hari mereka akan berada di dalam kelas kesenian bermula dari jam 7.30 pagi sehinggalah jam 11 pagi. Dan pada sebelah petang mereka akan memulakan latihan untuk menghasilkan buku ini bermula dari jam 3 petang hinggalah 5 petang. Jadi tak ada masalah lah untuk mengimbangi itu. Okey, Uzma, kita nak tanyalah sikit. Terangkanlah sikit sinopsis buku kan secara ringkas lah. Jadi orang nak tahu, memang boleh beri sumber inspirasi kepada yang bagi awak inspirasi untuk hasilkan buku. Okey, jadi tema buku saya adalah Reminiscing the Old Days. Itu cerita buku saya. Okey. Tema ini maksud permainan tradisional rakyat. Jadi ia mengkisahkan tentang diorang kanak-kanak zaman sekarang yang ingin mengetahui tentang permainan tradisional di Malaysia. Jadi pada suatu hari mereka balik ke kampung halaman mereka dan menerokai pelbagai permainan tradisional Malaysia yang dicerita oleh nenek mereka. Wow. Dia macam berdasarkan kisah sebenar ni, Cik, kan? Dapat tahu dari nenek. Dan nak tahu juga, macam Uzma, kita nak tahu apa cabaran untuk pelajar yang masa berada di Frankfurt, Jerman tu. Ceritakan sedikit. Percabaran saya apabila di Frankfurt tu adalah saya ada cemburu sikit dengan akak-akak abang senior saya yang lebih mahir daripada saya. Ya, betul. Jadi bagi saya kena menuju ke hadapan dan terus usahalah macam mana saya nak
macam mana ke depan dan ikut abang kak senior saya yang mahir, yang lebih mahir daripada saya semua tu. Itu sebenarnya adalah satu perasaan yang bagus sebab dia memberi inspirasi untuk jadi lebih baik. Jadi itu cemburu yang sihat. Begitu. Betul-betul. Okey, kita nak tanya juga kepada pengetua bercerita tentang cabaran dan rintangan. Mungkin juga ada short dan long term goal untuk untuk semua pelajar-pelajar sebagai seorang pengetua. Sebagai seorang pengetua lah, setiap orang mesti mempunyai perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek saya, short term saya ialah saya hendak menjadikan SSEMKL ini merupakan pusat rujukan kesenian dalam bidang kesenian, sama ada kesenian tarian, muzik, seni visual dan juga teater. Jadi di sini dengan penghasilan buku cerita kanak-kanak ini diharapkan murid-murid sekolah lain dapat untuk menghasilkan karya mereka seperti juga murid-murid sekolah seni Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi di sini kita boleh, apabila semua murid sekolah terserah sama ada sekolah harian ataupun sekolah seni, mereka dapat menghasilkan buku cerita yang lebih kreatif dan ini akan memberi minat untuk murid-murid sekolah lain membaca. Banyak sebenarnya kebaikan dan manfaat daripada penghasilan seni tu. Okey, kita tanya kat jurulatih kita yang cantik ni, mungkin boleh kongsikan sedikit tips pada anak murid yang berminat dalam bidang kesenian, terutamanya pengurusan seni halus kan? Okey, baik. Kalau saya berlatar belakangkan seni halus ini, saya mencadangkan anak-anak murid yang berminat dalam pengkhususan seni halus ini perlulah ada sebuah buku lakaran ataupun sketchbook. Kenapa kita perlukan ada sketchbook ini? Kita anggapkan ia sebagai satu penaman setia ataupun sebuah diary yang kita bawa ke mana-mana saja. Apa yang kita perlu catat di situ adalah idea. Kadang-kadang idea ini kita datang secara spontan. Jadi kita catat dan lakarkan, dan pada masa yang sama sebenarnya kita melatih kemahiran melukis kita di mana-mana sahaja. Baik, itu adalah tips yang saya rasa sangat ringkas tapi cukup berbada. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya memberikan saya inspirasi juga dan memberi idea yang seni ini memang harus dikupas dan juga harus dibimbing. Jadi saya nak ucapkan terima kasih Uzma. Lepas ni kalau ada peluang nak pergi lagi tak? Kalau ada peluang saya boleh je pergi. Nak pergi satu dunia travel bawa seni anda nak? Betul-betul. Jadi kena bagian terbaik lah. Betul ya Pak? Betul. Bagi saya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian kerana sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada sekolah untuk berada di peringkat yang lebih tinggi dan juga Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini dalam MHI. Ya, kembali bersama Malaysia hari ini. Hari ini memang sangat-sangat penting sebenarnya. 5 November adalah hari penamaan calon dan proses untuk penamaan calon telah pun ditutup. Jadi, sekarang ini masanya untuk kita berkempen. Bukan saya dan Haziq yang berkempen, tetapi semua calon-calon pastinya memang sangat meriah dan kita ucapkan semoga berjaya kepada semua dan harap boleh bertanding secara sihat dan semua baik-baik saja. Kalau nak berkempen, tengok dulu keadaan kaji cuaca. Dekat Met Malaysia, kalau kita tengok keadaan cuaca untuk pagi ni dan tengah hari ni, okey semua, cerah. Petang kita tak tahu macam mana lah. Tapi besok bersama MHI, kita akan bersama untuk analisis calon PRU 15. Dan juga kita bersama pemenang-pemenang Anugerah Seri Angkasa. Haziq tiada esok, tapi saya ada. Saya ada. Jadi kita jumpa esok di Malaysia hari ini. Ingat janji, jadi jaga diri. Selamat berhujung minggu semua. Jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum.